Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung topik yang sama, termokimia, cuma masuk kepada bahagian yang susah jugalah kalau kamu lemah matematik. Begitu. Dia soalan pengiraan dan dia perlukan asas yang kuat tentang nisbah, tentang persamaan kimia. Tentang konsep. So kita tengok dulu yang ini. Kalau saya tengok daripada buku teks kan, saya takut kalau saya terangkan guna bahan dalam buku teks, dia tidak berapa boleh membuatkan kamu faham bah. Jadi saya cari di buku rujukan, saya rasa ini lebih senang mau faham lah. So dia bilang dalam satu tindak balas kimia, sini ya. Jika tenaga haba yang diserap semasa pemecahan ikatan lebih rendah daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan baru, maka tindak balas itu ialah eksotermik. Maksudnya, kalau kita mau bentuk bahan yang baru kan, dia mesti yang dari bahan tindak balas tu dia diceraikan dulu. Lepas tu baru dia boleh bentuk bahan yang baru. Jadi pemisahan molekul pada awalnya tu, kalau kita tengok di sini, kita ada 4 bahan A, B, C, D. So pada mulanya A, B bertindak balas dengan C, D. Dan hasil dia ialah AC dan BD. Bermaksud dia bertukar pasangan kan. Jadi untuk memecahkan ikatan AB dan untuk memecahkan ikatan CD, dia perlu menyerap haba. Ingat, menyerap haba untuk memecahkan ikatan. Kan? Macam daripada pepejal mau jadi cecair, dia serap haba kan untuk dia memecahkan ikatan. Jadi sama jugalah dengan tindak balas kimia. Untuk memecahkan ikatan, dia akan menyerap haba. So kalau kamu tengok di sini, dia menyerap proses pemecahan AB dan CD ini menyerap 500 kilojoule tenaga. Positif tambah 500 bermaksud dia menyerap 500 kilojoule tenaga. Lepas dia pecah, molekul ini pecah, terpisah jadi A, jadi B, jadi C, jadi D. So dia bertukar pasangan yang membentuk AC dan BD. Proses pembentukan AC dan BD, jumlah tenaga haba yang dibebaskan adalah negatif 820. Dia membebaskan 820 kilojoule tenaga. So, kalau kita ambil total, kau serap 500, kau bebas 820. Jadi bebas lebih banyak ke serap lebih banyak? Kau bebas lebih banyak kan? Jadi secara keseluruhannya, proses ini ialah proses yang membebaskan haba, iaitu tindak balas eksotermik. Saya rasa macam ni lebih senang mau faham daripada gambar aja ni lah. So, keseluruhan tenaga dibebaskan, iaitu negatif 320. Simbol negatif di sini bermaksud membebaskan tenaga haba. So kita tengok pula yang sebaliknya. Macam mana kita boleh tahu dia ialah proses endotermik? Ialah ini kita tengok PQ dan RS. Lepas tu dia pecahkan menjadi P, Q, R dan S, dan P membentuk ikatan dengan R, Q membentuk ikatan dengan S. So kita tengok proses pemecahan ikatan untuk kedua-dua bahan ini menyerap haba. Sama juga menyerap haba. Ingat saja, memecahkan ikatan mesti menyerap haba. Membentuk ikatan mesti membebaskan. Cuma apa yang membuatkan kita tahu dia ekso ke endo, kita mau tahu dia serap lebih banyak ke dia bebas lebih banyak. So untuk contoh ini, pemecahan ikatan menyerap 750 kilojoule tenaga. Tapi untuk membentuk ikatan yang baru, dia hanya membebaskan 300 kilojoule tenaga sahaja.
Bermaksud kau serap 750, kau bebaskan 300. So, keseluruhan tenaga adalah diserap. Positif 450 kilojoule bermaksud keseluruhan tindak balas ini menyerap tenaga haba sebanyak 450. So, ini adalah tindak balas endotermik. Okey. So, apa yang mungkin confusing di sini ialah ayat-ayat dia lah. So, kamu kena tengok betul-betul ayat ni, lepas tu fikir. Fikir macam apa yang dimaksudkan dengan ayat tu. Okey. So, ini selesai. Kita tengok haba tindak balas yang betul-betul susah. Miss rasa saya pun guna banyak masa untuk fikir macam mana mau buat kamu faham melalui video sahaja. Jadi saya harap dapat jugalah bantu kamu. Okay? Haba tindak balas yang kita akan belajar. Tapi sebenarnya cara selesaikan soalan ni sama saja untuk keempat-empat ni. Cuma kamu perlu tahu, kuasai satu lah dulu. Okay? Yang saya ajar hari ini, kalau kamu dapat kuasai 3 benda di belakang ini, tidak sudah susah. Okay. So, haba tindak balas kita akan belajar haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dan haba pembakaran. Okay. So, apa itu haba pemendakan? Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ion dalam larutan aqueous. Okay, kata kunci ni 1 mol mendakan terbentuk. Berapa haba yang diserap atau dibebaskan apabila 1 mol mendakan terbentuk. Okay. Penyesaran pula, iaitu haba penyesaran. Perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan. Kena rampas dia punya kedudukan. Disesarkan. Mula-mula dia attach kepada A. Ada benda datang yang lebih reaktif dari dia, rebut tempat dia. Okay. So, dia disesarkan. Itu haba penyesaran lah. Okay. Disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Ini merujuk kepada kedudukan logam dalam siri keelektropositifan kan. Yang kamu hafal tu kalau nak kahwin bla bla bla. Okay. Peneutralan ialah haba peneutralan. Perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Okay. Semua 1 mol, 1 mol, 1 mol. Kalau pemendakan 1 mol mendakan. Kalau haba penyesaran 1 mol logam disesarkan. Kalau haba peneutralan 1 mol air terbentuk. Kalau pembakaran, iaitu haba pembakaran, perubahan haba apabila 1 mol bahan terbakar dengan lengkap dalam oksigen pada keadaan piawai. Okey. 4 ni perlu tahu dan perlu hafal lah. Kadang-kadang dia keluar di objektif. Okey, soalan aras pengetahuan. Apakah itu haba pemendakan? Ada bagi kau pilihan lah. So, kamu kena ingat dia punya kata kunci ialah 1 mol apa, 1 mol apa. Okay. So, yang kita mau belajar ialah macam mana kita mau kira haba yang dibebaskan ataupun diserap. Okay. So, kebanyakan tindak balas kimia dijalankan untuk menentukan haba tindak balas melibatkan larutan aqueous. Okay. So, yang kita mau belajar ini dia melibatkan larutan aqueous lah, antara larutan dengan larutan. Okey, beberapa anggapan dibuat semasa penghitungan. Yang pertama, ini kadang-kadang dia keluar di soalan esei. Okey, berikan anggapan yang dibuat semasa pengiraan haba. Perubahan haba, begitulah. Yang pertama, ketumpatan sebarang larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air 1 gram per sentimeter padu. Maksudnya untuk buat pengiraan kita tidak ambil kira ketumpatan dia. Kita anggap ketumpatan dia samalah tu dengan air, iaitu 1 gram per sentimeter padu. Okey. So, muatan haba tentu sebarang larutan aqueous adalah sama dengan muatan haba tentu air, iaitu 4.2 joule per gram per sentimeter padu. Okey, ini tetap. Okey, maksudnya kita tidak ambil kira larutan itu berapa muatan haba tertentu dia yang sebenar. Kita anggap sahaja dia 4.2.
Okey. Kita juga membuat anggapan bahawa tiada kehilangan haba ke persekitaran sebab kita susah mau tahu berapa yang hilang ke persekitaran. Kita anggap sahaja tiada kehilangan sebab kita mau buat kiraan sahaja. Okey. Tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Sebab kita buat eksperimen menggunakan radas tu mungkin dia akan jadi panas kan. So radas tu sebenarnya dia menyerap haba juga, tapi kita anggap dia tidak serap sebab kita hanya buat pengiraan. Kita bukan ukur, kita buat pengiraan. Okey ya. So, rumus yang kita akan guna ialah perubahan haba simbol dia Q sama dengan MC theta. Theta macam ni lukis. Okey, theta. M mewakili jisim larutan. Okey, berapa gram larutan yang kamu guna. Kalau ml, sentimeter padu, nanti saya ajar macam mana kira. C bermaksud muatan haba tentu larutan iaitu 4.2. Kita sudah buat anggapan bahawa semua jenis larutan dia punya muatan haba ialah 4.2. Jadi ini adalah tetap. Maksudnya dalam rumus apa-apa pun dia punya larutan kita akan guna C ini, nilai dia 4.2. Okay. Q ini theta ialah perubahan suhu larutan. Maksudnya dalam eksperimen tu suhu awal dia berapa, suhu akhir dia berapa. Kita tolaklah untuk tahu berapa perubahan suhu dia. Okay. Right. Haba pembedakan macam yang tadi sudah diberitahu. Haba pembedakan adalah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Masih ingat bahkan mendakan macam mana berlaku? Kan kita hasilkan garam tak terlarut. Kita pernah buat eksperimen di sekolah hari tu, kecuali yang tidak hadir hari tu. Bila kamu campur dua jenis larutan, okey, dua jenis larutan garam, bila kamu campur dia terhasil garam tak terlarut. Okey, yang kita nampak sebagai mendakan. Kan? So, itu ialah haba pembedakan. Maksudnya, berapa haba yang dihasilkan bila kita campurkan dua jenis larutan garam itu. Okey. Persamaan termokimia pembentukan mendakan barium sulfat. Ini dia bagi contoh. Okey. Berdasarkan persamaan termokimia, ini yang di sini, sebab dia mau ukur haba pemendakan barium sulfat kan. Jadi dia boleh tulis persamaan ion sahajalah yang melibatkan barium sulfat sahaja, tidak perlu penuh pun boleh. Okay. So Ba2 plus bila dia jumpa dengan SO4 2 negatif, okay, ini daripada garam A, ini daripada larutan garam B. Bila kita campur dia membentuk barium sulfat yang tidak larut dalam air. So ini, lepas tu dia letak sini delta H bersamaan dengan negatif 42 kilojoule per mol. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya 1 mol, kita tengok di sini ya, bawah ni ayat, berdasarkan persamaan termokimia, 42 kilojoule haba dibebaskan apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Oleh itu, haba pemendakan barium sulfat adalah negatif 42 kilojoule per mol. Tengok daripada persamaan ini, okey. Kalau tengok daripada persamaan, ini ialah 1 mol lah kan. Kita tidak nampak. Okey, untuk membentuk 1 mol barium sulfat, okey, haba yang dibebaskan adalah 42 kilojoule per mol. Macam mana kita tahu dia membebaskan? Kita tengok simbol negatif. Kalau negatif, membebaskan haba. Exothermic. Okey, sebab tenaga haba berkurang. Alright. Okey. So, untuk selesaikan soalan pengiraan, saya gunakan konsep yang mudah, nisbah. Apa yang penting di sini ialah nisbah sebenarnya. Sama juga dengan kamu buat pengiraan peneutralan apa semua kan. Sebenarnya dia bergantung kepada persamaan kimia nisbah dia. Okey. Satu sudu susu manis campur 1 sudu Milo
Okey, campur 1 cawan air. Okey, akan membentuk 1 cawan air Milo. Contohnya lah. Okey, ini ialah resepi untuk Milo yang paling sedap di dunia. Okey, paling sedap di dunia. Tapi kalau saya mau buat untuk 5 orang, tidak cukuplah 1 cawan Milo kan? Katakan saya mau buat 5 cawan. Jadi apa saya punya resepi? Mestilah 5 suduk susu, 5 suduk Milo, kan? Campur 5 cawan air. Barulah dia perfect punya pengiraan bah. Kan? Barulah dia dapat menghasilkan minuman Milo yang paling sedap. So, kalau saya mau buat setengah cawan sahaja, saya tidak mau buat 1 cawan, saya mau buat setengah saja. Jadi, ikutlah saya punya nisbah. Kalau saya punya nisbah adalah 1, 1, 1, 1. So, kalau saya mau hasilkan separuh cawan air Milo, jadi yang depan ni saya separuhkanlah. Separuh sudu susu, separuh sudu Milo, separuh susu, separuh cawan air. Akan menghasilkan separuh cawan air Milo. Senang, simple. Itu sebenarnya konsep nisbah. Okey, so ingat konsep, tidak perlu ingatlah resepi dia. Resepi dia tu saya main hantam sejak tu, tidak tahulah betul ke tidak. Kamu boleh try lah, betul ke sedap. Okey, saya tidak pernah try. Okey. So, soalan ini, baca dulu. 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Okey, 1 mol per dm padu dicampurkan dengan 100 cm padu larutan natrium sulfat 1 mol per dm padu. Suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 33 darjah Celsius. Hitungkan haba pemendakan plumbum sulfat PbSO4. Okey, apa yang dia mau kamu kira di sini ialah, tengok di atas ni, dia mau kamu kira ini. Maksudnya untuk membentuk 1 mol plumbum 2 sulfat, berapa tenaga haba yang dibebaskan ataupun yang diserap. Okey. So, yang pertama, kita mesti ada persamaan. Okey. Dia mau kamu cari haba pemendakan plumbum 2 sulfat kan? Maksud dia yang terhasil tu ialah PbSO4. PbSO4. Jadi kamu kena tahu di depan dia apa. Macam yang di atas ni kan, untuk membentuk barium sulfat, di depan dia ialah Ba2+ tambah SO4 2 negatif. Jadi plumbum 2 sulfat ialah apa? Haruslah Pb2+ campur SO4 2 negatif. Okey? Sebab dia sudah bagi tahu kau plumbum 2 sulfat. Jadi bermaksud Pb tu ialah 2+. SO4 mesti 2 negatif. So, tengok. Ngam kan? Pb ada 1 sahaja, 1 mol sahaja. SO4 ada 1 mol sahaja. PbSO4 ada 1 mol sahaja. Jadi sudah seimbang. Ini nama dia persamaan ion. Bukan persamaan kimia, ini ialah persamaan ion. Jadi, berapa suhu yang terhasil? Delta H ni sama dengan berapa? Jadi, macam mana kita mau cari? First, cari bilangan mol. Bilangan mol Pb2+ dengan SO4 2 negatif. Okey, saya tukar warna pen. Macam biasa, yang saya selalu pesan, kalau soalan pengiraan, kita ambil dia punya, bulatkan dia punya kata kunci. Okey. Jadi apa? 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat, 100 cm padu dan 1 mol per dm padu. Okey, itu untuk Pb kan. Pb2+ ni datang daripada plumbum 2 nitrat. So 100 ml natrium 2 sulfat, 100 cm padu dan 1.0 mol per dm padu. So, macam mana mau cari bilangan mol Pb? Pb2+. Kau ada isi padu, kau ada M. Jadi, bilangan mol Pb2+ ialah MV per 1000. Okey. So, 100
darab 1, 1000. Kau akan dapat 0.1. Okey. So maksudnya dalam eksperimen ini, Pb2 plus yang kau guna ialah 0.1 mol. Sekarang cari bilangan mol SO4 2 negatif. Okey. Berapa? Sama jugalah MV per 1000. So 100 darab 1 per 1000. Okey. Sebab dia per 1000 sebab dia bagi kau dalam sentimeter padu. Okey. So jawapan dia 0.1 juga. Jadi ngamkah? Kalau macam tadi kan, 1 sudu Milo campur 1 sudu susu menghasilkan satu cawan air Milo, begitulah contohnya kan. Jadi ini yang kau ada ialah 0.1 mol Pb2 plus, kau ada 0.1 mol SO4 2 negatif. Maksudnya ngam-ngam lah. Kan? Sebab nisbah dia pun 1 kepada 1 bah. 1 mesti kawin 1. Jadi bermaksud 0.1 ni kawin dengan 0.1 ngam-ngam lah. Ngam-ngam dia punya bilangan. Tiada lebih, tiada kurang. Jadi bermaksud yang berfungsi, yang berjaya mencari pasangan dalam eksperimen ini ialah 0.1 mol. Okey, jadi kita tengok ayat dia. Langkah pertama ialah cari bilangan mol. Langkah kedua ialah buat ayat ini. Let's see. Daripada persamaan ion, 1 mol ion plumbum Pb2 plus bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat. Ngam menghasilkan 1 mol plumbum sulfat. Ngam ke tidak? 1 mol Pb2 plus bertindak balas dengan 1 mol SO4 2 negatif menghasilkan 1 mol PbSO4. Ngam. Okey. Oleh itu, 0.1 mol ion plumbum bertindak balas dengan 0.1 mol ion sulfat menghasilkan 0.1 mol plumbum 2 sulfat. Ada bantahan? Kalau ada bantahan, buat submiss. Kalau tidak bantahan, kita teruskan. Langkah kedua, kita cari perubahan haba dalam eksperimen ini. Okey? Dalam eksperimen ini bermaksud kalau kita guna 100 cm padu plumbum nitrat dengan 100 cm padu natrium sulfat, berapa perubahan haba yang berlaku? Okey, dalam eksperimen ini kita mau cari ya. Jadi macam mana mau cari? Gunalah rumus ini. Q sama dengan MC theta. Okey, Q sama dengan, ini langkah kedua. Q sama dengan MC theta. Adakah tidak kita punya maklumat? Okey, M kita guna 100 cm padu dengan 100 cm padu kan. Jadi 100 cm padu tu bersamaan dengan 100 gram juga. Jadi 100 tambah 100 sebab kita tambah 2 larutan dalam satu bekas yang sama. Jadi 100 tambah 100 darab dengan darab dengan C berapa tadi? C bilang sudah tetap 4.2. Okey, darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu theta ialah perubahan suhu, bermaksud dalam eksperimen ini berapa perubahan suhu dia? Okey, dia bagi tahu di sini daripada 30 menjadi 33. Jadi berapa perubahan suhu? 3 lah kan? Jadi kalau kamu takut kamu tidak ingat, so 33 tolak 30. Macam ni. Okey, tidak kira dari suhu awal kah, suhu akhir kah, apa, yang penting kita mau tahu berapa dia berubah sahaja. Sama ada dia meningkat atau berkurang, yang penting kita mau tahu berapa dia berubah. Okey. So kira kamu akan dapat jawaban 2520 joule. Dan jawapan akhir untuk Q mesti dalam bentuk kilojoule. Mesti, wajib. Q mesti dalam unit kilojoule. Jadi macam mana? 2520 joule tukar kepada kilo. Okey, 1 kilo bersamaan dengan 1000 kan? Bermaksud kalau 2000 tu 2K. Kan? Ini senang. Kalau macam ni, terus jam otak. Jadi 2.52 kilojoule. K mesti huruf kecil. Okey. Ini ialah 2.52 kilojoule ialah untuk eksperimen ini sahaja.
Okey, itu yang kamu kena bezakan. Ini ialah untuk eksperimen ini sahaja, iaitu untuk 0.1 mol sahaja. Tapi kita mau kira haba pemendakan ialah pembentukan 1 mol. Yang kau kira di sini 2.52 kilojoule adalah untuk 0.1 mol. Okey, haba pemendakan ialah untuk 1 mol. So, kau kena fikir langkah ketiga ialah cari haba pemendakan. Kalau saya buat macam ni. Okey, kamu kasih biasa dia buat apa dalam bentuk nisbah. 2.52 kilojoule bersamaan dengan 0.1 mol. Kan? Sekarang kamu kira 1 mol. So, 1 mol berapa? Haba dengan haba satu baris, mol dengan mol satu baris. Cuma kamu kasih sama kiri dan kanan, 2.52 tu pasangan dia 0.1. Jadi kalau 1 mol berapa? Jadi macam mana mau selesaikan? Kalau kau tidak pandai ini, saya pun tidak tahulah macam mana. Tapi ini yang tanda tanya ni kita kasih tukar dengan huruf lah. Okey, supaya nampak macam profesional sikit. So, 2.52 kJ darab dengan 1, dia tetap 2.52 kilojoule. Okey, darab dengan 1 kan, darab silang. Jangan kamu cakap kamu tidak tahu. Darab silang. Okey. So, darab silang dia, kamu akan dapat 2.52 kilojoule sama dengan 0.1 X. Okey. So, bahagilah. X sama dengan 2.52 bahagi 0.1. Jangan lupa ini ada kilojoule. Jangan buang sebab dia ada kilo. Kilo ni membawa nilai yang besar. Jangan buang. Okay? Jadi X sama dengan 25.2 kilojoule. Okay? So, saya punya jawapan akhir. Okay, jawapan akhir saya ialah haba pemendakan plumbum 2 sulfat, okay, PbSO4 delta H sama dengan negatif 25.2 kilojoule per mol. Okay, sebab saya mau kira untuk 1 mol kan, jadi 25.2 kilojoule per mol. 1 mol. Okey. So, ini adalah jawapan akhir saya. Macam mana kita mau tahu dia negatif ke positif? Okey, kita tengok dia punya suhu daripada 30 jadi 33 kan, bermaksud termometer tu menyerap haba. Barulah dia punya suhu pandai naik. Jadi kalau termometer menyerap haba bermaksud larutan itu membebaskan haba. So, membebaskan haba ialah eksotermik. So, eksotermik ialah negatif. Okey. So, kita sambung kepada soalan yang kedua. Okey, persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas pembentukan mendakan argentum chlorida. Okey, AgNO3, KCl, AgCl, KNO3. Okey, delta H bersamaan dengan negatif 65.5 kilojoule per mol. Okey. Soalan tadi di atas kita mau cari delta H, tapi soalan ini dia bagi kau delta H. Okey, dia suruh kau cari apa, kita tengok. Jika 20 cm padu larutan argentum nitrat AgNO3 0.5 mol per diam padu dicampurkan kepada 20 cm padu larutan kalium klorida KCl 0.5 mol per diam padu, hitungkan kenaikan suhu. Terbalik sudah ada soalan ni. Okey, tapi pengetahuan dia sama sejak sebenarnya. Okey, yang kamu perlu tahu di sini ialah, okey, kalau 1 mol ini bertindak balas dengan 1 mol ini, menghasilkan 1 mol ini, dia akan membebaskan tenaga haba sebanyak 65.5 kilojoule. Tapi pada hakikatnya, apa yang kau guna dalam eksperimen ini tidak semestinya 1 mol. Okey, sebab yang kau guna hanyalah 20 cm padu 0.5 mol. Jadi langkah pertama sama juga, cari bilangan mol yang ada, yang kau guna dalam eksperimen ini. Okey,
Kamu tulis di sinilah dia punya 20 cm padu apa kan? Kan saya terlampau kecil bahasa tidak nampak. 20 cm padu 0.5 mol per dm padu. Okey. Dicampur kepada ini 20 cm padu 0.5 mol per dm padu. Okey, jadi cari dulu bilangan mol AgNO3. Okey. Bilangan mol AgNO3 and AgNO3. Okey. Kalau kamu mau cari bilangan mol Ag sahaja, Ag plus saja pun sama saja. Sebab yang kita care, yang kita mau tengok ialah AgCl. Okey. So bilangan mol AgNO3 bersamaan dengan 20 darab 0.5, okey, mv per 1000. So per 1000 kita akan dapat jawapan 0.01 mol. Next, kita cari bilangan mol KCl. Kita mau tahu Cl ni berapa dia punya mol. Okey. So, sama juga kan nilai dia 20 darab 0.5 per 1000. Jawapan 0.01 mol. So, sama jugalah pasangan dia. Okey. Secara teorinya, 1 mol AgNO3 bertindak balas dengan 1 mol KCl, menghasilkan 1 mol AgCl. Sekarang yang kau bekalkan dalam eksperimen kau ialah 0.01 mol dengan 0.01 mol. So, perfect. So, kalau soalan saya ialah berapa mol AgCl yang akan terbentuk? Berapa mol? 0.01 mol lah. Kan? Sebab kalau 1 nisbah dia. Jadi kalau ini 0.1, 0.01, ini pun 0.01 lah. KNO3 pun 0.01. Okey. So ayat dia, daripada persamaan 1 mol kalium klorida bertindak balas dengan 1 mol AgNO3 menghasilkan 1 mol argentum klorida dari persamaan. Tapi apa yang kita guna dalam eksperimen ini, 0.01 mol KCl bertindak balas dengan 0.01 mol AgNO3 menghasilkan 0.01 mol argentum klorida. Ini ayat kalau kamu jawab soalan dalam soalan esei. Okay, kalau dalam objektif tak perlulah ayat ni. Yang penting kamu faham saja dia punya nisbah macam mana. Next ialah saya mau cari berapa haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Secara teorinya 65.5 kalau 1 mol. Tapi sekarang saya 0.01 mol sahaja. Jadi macam mana saya mau jawab? Okey, saya tulis diberi delta H bersamaan dengan 65.5 kilojoule per mol. Kalau 1 mol. Jadi macam mana saya mau kira 0.1? Sama jugalah macam saya cakap tadi kan. Kita buat dia nisbah. Okey, 1 mol bersamaan dengan 65.5 kilojoule. Sekarang kamu cari berapa mol? 0.01 mol. Bersamaan dengan berapa delta H. Berapa haba yang dibebaskan. So, letaklah apa-apa huruf. Okey, so kira. Kalau kita buat darab silang, X sama dengan, terus 65.5 darab 0.01 mol, kita akan dapat jawapan 0.655 kilojoule haba yang terbebas. Dalam eksperimen ini yang kamu buat. Okey, kalau kamu ubah dia punya isi padu ataupun ubah dia punya kepekatan, kamu akan dapat haba yang berbeza lah. Kan bergantung kepada berapa yang kamu guna. Untuk eksperimen ini 0.655 kilojoule haba terbebas. Jadi sekarang dia minta kamu kira kan secara teorinya berapa perubahan suhu dia. So langkah terakhir ialah macam mana kita kira kenaikan suhu. Kita guna rumus, Q sama dengan MC theta. Q berapa? Ada dia bagi? Ada. Berapa? 65.5 kilojoule. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Salah. Sebab apa yang saya mau buat sekarang ialah mau kira
yang dalam eksperimen ini. 65.5 ialah untuk 1 mol. Tapi apa yang terbentuk dalam eksperimen ini bukan 1 mol. Jadi apa yang saya akan guna di sini ialah ini. 0.655 kilojoule. Okey. Tadi saya bilang jawapan mesti dalam kilojoule kan, tapi sekarang saya mau buat pengiraan. Jadi dalam pengiraan saya tidak mau guna kilo sebab susah, mau tekan dalam kalkulator tidak dapat. Saya mau kira bah. Jadi saya tukar dia, hilangkan kilo ni, dia akan jadi 655 joule. Okey. Macam mana mau dapat 0.655 darab dengan 1000 sebab kilo mewakili 1000. Okey, sama dengan M. Jisim saya berapa? Di atas tengok balik berapa sentimeter padu tambah dengan berapa sentimeter padu. 20 sentimeter padu tambah 20 sentimeter padu. Jadi 20 tambah 20. Darab C. C ialah nilai yang tetap iaitu 4.2 darab dengan theta. Theta yang kita mau cari perubahan suhu. So darab ini 20 tambah 20 darab 4.2. Lepas tu pindah. Okey. Harap semua pandailah. Theta sama dengan 655 bahagi dengan 40 darab 4.2. Ngamlah kan? 40 ini darab 4.2. Pindah pergi sebelah. Jadi bahagi. So theta bersamaan dengan 3.9 darjah Celsius. Okey. Saya tidak perlu tahu pada awalnya berapa suhu dia, akhirnya berapa suhu dia. Saya hanya perlu tahu yang penting perubahan suhu dalam eksperimen ini ialah 3.9. Okey, ini ialah dua contoh yang saya bagi. Sini ada soalan yang saya akan bagi kamu buat. So soalan ini dia lebih senang sebab soalan ini dia ada bagi guide. A dia minta kamu cari apa dulu, B cari apa, C cari apa. Okey. Kalau dia soalan yang macam ni dia ada susah sikitlah, kamu kena fikir dulu step mana yang perlu dibuat. Kalau dia keluar soalan macam ni, ini dia ada guidance. Bermaksud soalan B tu mesti ada kaitan dengan soalan A. Soalan C mesti ada kaitan dengan B dan A. Begitu. Okey. So saya harap try lah untuk faham. Kalau tidak faham lepas dengar satu kali, dengarlah 2 kali, dengarlah 3 kali. Okey, sebab dia penting untuk topik-topik yang seterusnya. Alright. Sampai sini sahaja hari ini. Thank you.